crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you, for all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mom, all grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, all grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. Cause now I got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mom, all grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, all grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. Okay, nama timbang-timbangan saya masa kecil memang adik-adik panggil akak lah, sebab saya seorang je perempuan kan. Kemudian adik-adik yang lain ni panggil Ami. Ni dia ada glamour sikit nama dia, special. Daripada kecil dia rasakan dia agik. Adik itu sebenarnya stand for adik. Sebab dia pelat masa kecil. jarak kita dengan Fahmi agak jauh. Jadi kita rasa macam sampai sekarang malahan nama tu kita masih pakai lagi. Bila mention dengan, walaupun dia orang panggil abang, kita masih lagi panggil adik. Sebab jadi kalau sekarang panggil bang lah. Bang. Walaupun dia orang panggil bang, tapi kita bahasakan dia adik juga. Jadi Pai kita panggil Pai. Nama Fatih kita panggil Pai. bagi saya mengurangkan dia punya skop tu. Sebab saya rasa bukan saya lah, saya lepas pada kakak, abang, adik. Jadi tinggal tiga lah. Memudahkan saudara dapatkan jawapan. Sebab saya perempuan, saya baik kot. Saya nakal juga dulu. Tapi nakal sikit je lah. Kalau yang paling nakal rasa bang lah. Kita rasa jawapan tu lebih adil dia jawab mak dengan abang. Tapi rasa kita boleh jangkakan jawapan dia lah. Rasanya paling nakal masa kecil mungkin saya kot. Sebab itulah saya masa kecil-kecil agaknya mak hantar saya sampai ke kampung. Lebih kurang dia hantar abang kat kampung berapa lama ni? Setahun setahun. Dibeli oleh mak saudara. Mak saudara. Dibeli oleh mak saudara. Masa tu mungkin mak dah give up agaknya. Dia bagi saya kat orang sampai nak menunjukkan betapa nakal dia. Rasanya sebab soalan dia tadi macam kenapa siapa yang selalu pujuk. Tapi kita kena terima hakikat masa kita kecil-kecil dulu Abah bukan Abah macam sekarang. Dia adalah seorang yang kita ingat agak, mungkin zaman Pai dan zaman Ami dia dah tone down sikit lah. Tapi masa zaman kita kecil dulu Abah lebih seorang yang sangat agak garang lah, bukan sangat, agak garang. In the sense that kita memang selalu kena pukul lah. Mungkin sebab kenakalan satu perkara, tetapi dia juga orang yang sangat strict lah. Sebab
kita bukan keluarga yang kaya banyak duit rasanya kan. Masa tu cikgu sekolah Arab kan, apalah gaji dia sangat, tetapi maknanya pujuk tu rasa lebih kepada kalau kita ada problem lebih kita cakap dengan mak lah kot. Kita hardly kita akan bercakap dengan isu-isu yang kita nak cerita dan sebagainya. Jadi mak adalah tempat kita mengadu nasib lah rasanya. Malahan sampai sekarang pun rasanya lebih kepada mak tu lah. Rasanya bila dah bercucu ni kot baru kita ni berani cakap dengan mak, cakap dengan abang. Kita sahur dan sebagainya, kita tak akan makan mak punya masakan sebenarnya. Tak. Sebab yang masak abah. Abang yang masak. Sebab abang masa zaman dia belajar agaknya kan, dia dah duduk sendiri lama. Betul lah. Abang dah merantau lama dekat luar negara, dekat Mesir kan belajar. Jadi dia dah biasa masak kan. Kalau puasa memang kita makan Memang. masakan yang special abah mesti masak. Apa kau boleh masakkan tu kalau boleh? Saya ingat secara spontan saya boleh katakan ikan bilis masak kicap. Memang special lah. Dan satu lagi yang Dengan special. sayur tu, sayur apa? Sayur dia ada Nama dah tempe campur dengan bayam ke kangkung. Kalau kita nak cuba masak pun Seperti tak boleh. itu tak dapat jadi. Air tangan abah juga yang sedap. Jadi kadang-kadang ada waktunya bila kita dah dewasa ni, bila kita dah anak pun dah dewasa, kita akan terasa satu hari tu nak ingin nak makan semula masakan yang abah masak tu. So that kita akan balik ke Pontian semata-mata suruh abah masak. Saya secara peribadi jarang melihat ayah saya ni mengeluarkan air mata menangis. Tapi pada ketika waktu mak saya mengalami akan menjalankan proses operation di kepala, saya ingat dalam 5-6 tahun yang lepas lah. 2005. 2005. Dia sebelum mak saya masuk tu dia telah mengeluarkan air mata yang saya rasa tak pernah saya tengok. Dia punya daripada perasaan dia tu, daripada mula beberapa hari sebelum operation tu, saya ingat dia lah orang yang paling memberi perhatian yang sangat tinggi kepada mak saya. Sampai habis operation tu saya ingat dia tak putus-putus membacakan doa dan menangis sepanjang masa lah dia. Jadi macam abang saya cakap pun tadi, kerja-kerja di rumah ni dia mungkin kesiankan mak saya. Semua ingat kerja dia buat lah, sangat berdikari dia. Yang uniknya masa operation tu adalah dia berlangsung untuk tempoh lama. Operation tu lebih kurang 7 jam tau, lebih kurang. Abah duduk je situ. Sepanjang waktu operation tu abah duduk kat situ. Bila kita tanya kenapa abah tak berganjak, dia kata dia takut elektrik kat hospital tu mati. Yalah, betul. Kalau tak ada elektrik macam mana ni kat hospital ni? Sebab pembedahan tu melibatkan atas mata kanan mak kat kepala, melibatkan otak. Jadi kita tak tahu apa yang akan berlaku sebenarnya. Jadi itulah adalah saat yang kita boleh nampak bagaimana sepanjang katil tu ditolak ke hospital tu, ke ward operation theatre tu, kita nampak abang mengalihkan air mata dan tapi mak sepanjang-panjang tu mak baca Yasin. Kan? Sepanjang-panjang tu mak baca Yasin tak henti-henti. Lepas tu bila dah masuk dalam operation theatre tu, kat situlah abah duduk sepanjang beberapa jam tu. Kita semua bergerak dah kesana kemari, tapi dia tak berganjak daripada tempat tu kan. Masa tu akak ada? Ada. Dia Terlalu risau kan. Masa tu Pai ni nak balik ke maktab. Dan Pai pun masa tu nak balik ke maktab. Kenapa pergi maktab? Ada kursus diploma perguruan. Oh okey. Pai sampai malam tu nak balik maktab ni. Tapi tak boleh nak bawa kereta. Pasal Terlalu sedih masa tu Itu saat yang mencemaskan. Saya mula-mula saya rasa masa masuk keluarga ni macam culture shock jugalah Bejut. Sebab saya tak faham cakap Jawa. Contoh. Contohnya dulu saya ingat saya kena gelak dengan mak sebab saya sebut nama Bik Nyok tu saya sebut Mik Nyok. Macam tu mak ketawakan. Lepas tu saya cakap Farid Maridono, saya sebut Farid Maridona. Maridono. Lepas tu yang saya tahu kalau balik kampung nanti kalau orang tanya saya bujunya Iqbal. Saya ngangguk je lah. Betul. Yang lain orang ketawa, saya ketawa. Sama lah tu. Culture shock juga. Lepas tu sebab apa masuk sekolah ni macam skema je gitu. Bila tambah yang bongsu ni baru lagi meriah. Lepas tu bila orang cakap Jawa tu kita dengar. Bila cakap kita tawa jugalah.
Kalau abah cakap dengan mak tu, kalau dia ada selit-selit bahasa Melayu tu barulah faham sikit lah. Faham lah sekali. Tu yang sampai dekat sekolah konon-kononnya pandailah cakap. Jangan konon. Sekali cakap dengan budak, rupa-rupanya kemproh tu baru tak kemas. Tapi cakapnya pengor pula. Salah masuk. Budak je. Budak-budak pun tak faham dia macam tu sebenarnya. Okey, dengar. Mula masuk dalam keluarga ni kita rasa macam dah maklumlah kita orang kampung je kan. Tapi saya tak Dia tahu orang dengan ni- dia Maijud. dia orang Dia kan belum kahwin lagi ni, datang rumah mak ni ambil gambar dengan Tak mak macam benar. ni. Ya, tahu, Ya Allah, tak kunun. kuasa. Kita dulu Kipas, sebelum kan? kahwin maintain dia. Macam ni dengan mak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga Ustaz Abdul Salam dan Hajjah Rafiah kerana memberi peluang kepada saya untuk memberikan sedikit pandangan tentang pasangan keluarga ni lah. Saya mengenali pasangan suami isteri ini, iaitu Ustaz Salam dan Hajjah Rafiah, daripada saya kecil lagi. Dan apa yang saya dapat lihat dan apa yang saya dapat amati, pasangan suami isteri ini adalah satu pasangan yang begitu romantik sekali lah. Satu pasangan yang menjalani kehidupan yang begitu bahagia, dengan kurniakan zuriat yang baik-baik belaka. Jadi saya tidak heranlah kalau sehingga ke saat ini suami isteri dapat bertahan lebih daripada 46 tahun hubungan suami isteri dalam sebuah keluarga. Apa yang saya ingin mengulas di sini, yang pertama dari segi kepribadian Ustaz Salam itu sendiri. Apa yang saya dapat lihat, beliau adalah seorang yang begitu kuat bekerja dan seorang yang gigih dalam apa jua perkara yang diperjuangkan. Sebagai contoh, beliau berhemat lama dalam dunia pendidikan, sekolah Arab di negeri Johor. Beliau begitu lama menjadi pengetua di sekolah Mahat negeri Johor. Dan semasa beliau menjadi pengetua sekolah Mahat negeri Johor tu, maknanya ramai beliau dapat melahirkan ramai para ilmuwan yang bukan saja dalam daripada negeri Johor tapi daripada satu Malaysia. Alhamdulillah, banyak tokoh-tokoh agama dapat dilahirkan daripada sekolah Mahat tersebut, hasil daripada pentadbiran oleh Ustaz Salam itu sendiri. Dan yang kedua, beliau berjaya menubuhkan sebuah sekolah, iaitu Sekolah Tinggi Arab di Pontian, dan dapat melahirkan ramai pelajar-pelajar yang berjaya daripada sekolah tersebut. Dan beliau adalah seorang yang begitu gigih dalam apa jua yang diperjuangkan. Dan saya tidak heranlah kalau pada tahun 1994 beliau dianugerahkan sebagai tokoh Amal Hijrah negeri Johor. Dan kalau kita lihat siapakah insan yang mendorong beliau ni menjadi seorang insan yang kuat bekerja dan seorang yang cekal dalam apa jua perjuangan, tidak lain tidak bukan ialah isteri beliau, iaitu Hajjah Rafiah binti Datuk K. Samsudin. Beliau sanggup dimadukan oleh Ustaz Salam. Maknanya madukan itu bukan berkongsi isteri yang lain, tapi beliau sanggup bermadu dengan sekolah Arab. Maknanya beliau reda Ustaz Salam ini menggunakan masa yang banyak, tenaga yang banyak, semata-mata untuk mengangkat martabat sekolah Arab negeri Johor. Itulah
maknanya kiasan pengorbanan yang sanggup diberikan oleh isteri beliau, iaitu Hajah Rafiah, dalam menyokong suaminya memperjuangkan, mengangkat martabat dunia pendidikan sekolah Arab di Negeri Johor. Dan saya menganggap Ustaz Salam ni seorang yang boleh dicontohi oleh anak-anak muda dalam apa jua cita-cita yang kita inginkan. Harus ada semangat kerja yang kuat dan hati yang cekal. Dan saya melihat bahawa sekolah Arab, sekolah tinggi Arab di Pontian tersebut adalah satu legasi yang ditinggalkan oleh Ustaz Salam ini, yang boleh dimanfaatkan kepada masyarakat di Pontian dan Negeri Johor, dan insya-Allah benda ini akan berterusan selama-lamanya dan dapat digunakan oleh masyarakat pada masa-masa akan datang. Kita duduk sebelah Haji dengan Bibi sini sudah ada dekat 30 tahun masa. Ya, kita mau pergi mana pun ada bagi Haji ke Bibi tahu kita dah pergi mana. Jadi dia orang pun banyak tolong tengok. Jadi selalu pun kita pun banyak suka. Ada sebelah rumah ada cita-cita. Lagi Haji pun banyak bagus. Dia selalu pagi-pagi dia pergi Pontian ajar sekolah. Dia pun balik masa pun banyak lambat malam. Kadang-kadang dia pun ada beli ikan bagi sama kita. Dia Haji banyak bagus juga. Dia selalu macam tengok kita macam sendiri orang lah. Baik-baik. Kadang-kadang ada masa 1 tahun ada dua kali ke 1 kali ada pergi Pontian, melawat sana rumah Pontian. Dengan dia Haji dengan Bibi, dia duduk sekejap. Cita-cita. Sudah dekat 30 tahun. 30 tahun. Saya sudah 66 tahun. 63. 63. Saya besar bini 3 tahun. 3 tahun. 恭贺他身体健康哦。恭贺他身体健康哦。母亲节快乐。Mother's Day happy Mother's Day. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustaz Ramli bin Jusoh, selaku Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Johor, adalah merupakan salah seorang daripada anak didik yang berbahagia Ustaz Abdul Salam. Semasa saya menuntut di Ma'had Johor mulai tahun 1973 hingga tahun 1976. Dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT di atas kejayaan saya, iaitu hasil daripada didikan yang bahagia Ustaz semasa saya sepanjang saya belajar di Ma'had Johor dahululah. Dan dengan apa yang saya perolehi sekarang ni daripada hasil didikan yang bagi Ustaz dan ilmu yang saya perolehi, terutamanya dalam ilmu faraid, sehingga menjadi satu ilmu yang menjadi praktik bagi saya di Jabatan Agama Johor ini. Dan semoga ilmu yang saya perolehi itu adalah menjadi amal jariah yang berkekalan daripada yang bagi Ustaz. Dan dengan itu saya sebagai anak beliau Ustaz berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Ustaz dan keluarga, Ustaz, isteri dan juga anak-anak keluarga sekalian, semoga diberi kesihatan dan kesejahteraan yang berkekalan seterusnya, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Salam bin Abdul Rahman dan Hajah Rafiah binti Samsudin, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan dan doa yang tidak berbelah bagi kepada saya dan Alisan secara amnya, sehingga Alisan berjaya dengan cemerlang. Segala jasa baik Ustaz dan Hajah
Tuan Haji Iqbal dan Puan Roslin serta seluruh keluarga amat besar artinya, dan hanya Allah sahaja yang dapat membalasnya. Harapan saya agar Ustaz Salam serta keluarga dikurniakan kesejahteraan dan limpah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan dan berbahagia bersama anak cucu yang soleh dan solehah, insya-Allah. Doa saya sentiasa mengiringi Ustaz serta keluarga dalam apa jua keadaan, walau di mana jua berada. Sekian saja ucapan dari saya, Ali Hassan Muhammad Hassan, untuk Ustaz Salam dan Hajah Rafiah serta seluruh keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Ibah Salam. Aduh. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum Pakcik. Selamat datang. Ibah Salam and Associates telah mencipta nama selama satu dekad, hasil dorongan dan berkat doa Umi dan Pakcik. Kini Ibah Salam and Associates telah mencipta nama di antara firma-firma guaman yang terbesar di Johor Bahru. Kini kami mempunyai lebih kurang 42 anggota kerja. Lebih membanggakan lagi, ianya diterajui oleh seorang anak Melayu yang bernama Encik Iqbal bin Salam. Jom kita melawat cerita. Mari. Sekarang ni kita berada di bahagian developer dan komersial. Jom. Hai. Assalamualaikum. Pakcik karo makcik. Kabari apik? Okay. Assalamualaikum Pakcik, Umi. Kami semua percaya bahawa kejayaan IKSA pada hari ini dengan tahap ni adalah bertitik tolak daripada sumbangan, dorongan, sokongan dan doa yang tak putus-putus daripada Pakcik dan Umi. Terima kasih banyak-banyak. Kami semua mendoakan agar Pakcik dan Umi dikurniakan kesihatan berpanjangan dan semoga beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Assalamualaikum Umi, Pakcik. Doa apa khabar? Doa saya moga Umi dan Pakcik berada dalam keadaan yang sihat dan dilindungi oleh Allah sentiasalah. Di sini pun saya nak ucapkan terima kasih kepada Umi, Pakcik dan Cik Iqbal sekali. Kerana dengan adanya Iqbal Salam and Associates, saya dapat membantu keluarga saya dan saya pun amat berharap beradanya saya di sini, saya boleh membantu Iqbal Salam and Associates lah. Lagi sekali terima kasih pada Umi, Pakcik dan Cik Iqbal sekali. Saya doakan Umi dan Pakcik sihat selalu, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Di sini saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Umi dan Pakcik kerana memberi sokongan yang padu kepada Iqbal Salam and Associates sehingga Iqbal Salam and Associates dianggap sebagai firma guaman yang berjaya di Johor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan jasa dan pengorbanan Umi dan Pakcik akan kami kenang sentiasa di dalam hati kami. Terima kasih. Hai. Hai Umi, Pakcik. Dari mula saya bekerja di Iqbal Salam ni, Cik Iqbal selalu pesan kami, doa Umi tiada hijabnya. Jadi mohon dari Umi dan Pakcik doakan kejayaan Iqbal Salam dan semoga kami bersatu. Yang paling penting sekali,
diredai oleh Yang Maha Esa. Sekarang ni kita berada di Loan Department. Hai Umi, hai Pakcik. Saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Umi dengan Pakcik segala sumbangan yang Umi dan Pakcik dah bagi ke atas kemajuan Iqbal Salam. Lagi satu, Umi dengan Pakcik, saya sangat-sangat gembira kerana dapat peluang bekerja di Iqbal Salam ini kerana muni-muni yang kekeluargaan dengan moral dengan serta nilai etika yang sangat tinggi. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk segala sumbangan Umi dengan Pakcik ke atas Iqbal Salam. Ada kamera pula. Hai Umi, baik. Mana Cik Iqbal? Jom kita cari dia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Engkau kasihanilah mereka sebagaimana mereka memelihara dan mendidik kami semasa kami kecil.